Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, kita akan cuba ulang kaji terlebih dahulu berkenaan dengan diagram yang berwarna pink A, iaitu pada perbincangan dhamir. Okay. Pada perbincangan dhamir. Yang mana dhamir ini di dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu dinamakan sebagai kata ganti. Okay, kata ganti nama atau kata ganti diri. Okay, cuma dalam bahasa Arab ini dia lebih luas penggunaan kalimah disebabkan apa? Kerana bila sebut dhamir dia termasuk di dalam kategori kalimah isim. Kalimah isim. Kita dah tahu isim, kalimah, jenis kalimah ada tiga, satu isim, fi'il dan haraf. Cuma ni dhamir termasuk dalam kategori isim yang mana kalimahnya banyak digunakan, okey, ataupun jumlah kalimahnya banyak berbanding dengan bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana isim dalam bahasa Arab dia ada pecahan kepada jantina dan bilangan. Jadi maksudnya jantina lelaki dia tak akan guna dhamir perempuan. Jantina perempuan tidak akan guna dhamir lelaki. Begitu juga pada bilangan. Seorang berbeza dengan dua orang. Berbeza dengan ramai. Ini dia sebut bilangan. Sebab itu kalimahnya banyak. Dan bila sebut dhamir, dia ada kategori yang seterusnya adalah pihak. Pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu tentang dhamir atau kerangka besarlah dalam perbincangan dhamir ini, iaitu dia adalah jenis isim dan yang mana dia terbahagi kepada jantina, lelaki, perempuan, dan terbahagi kepada bilangan seorang, dua orang dan ramai, dan pihak ketiga iaitu orang yang kita bercakap mengenainya. Pihak ketiga dia, mereka. Kemudian pihak kedua orang yang kita bercakap dengannya, awak, kamu, dan pihak pertama saya yang mewakili orang yang bercakap. Okay. Itu pecahan yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab dhamir ini terbahagi kepada dua. Satu dhamir munfasil, dhamir yang berpisah. Muttasil, dhamir yang bersambung. Okay, dhamir yang berpisah dan dhamir yang bersambung. Baik, kita lihat kepada nama kalimah-kalimah dhamir ini. Okay, kita lihat kepada permulaannya pada pihak ketiga. Okay, pihak ketiga lelaki. Okay, jadi saya potong kat sini. Okay. Dhamir munfasil contohnya huwa. Dhamir munfasil adalah huwa. Manakala dhamir muttasil, dhamir yang bersambung adalah hu. Okay. Kemudian kalau dhamir munfasil untuk mereka berdua lelaki. Kalau seorang lelaki, huwa. Dia seorang lelaki, huwa. Ataupun hu untuk dhamir muttasil. Untuk mereka berdua lelaki, dhamir munfasil, huma. Dhamir muttasil pun huma. Cuma beza dia, dhamir muttasil ini akan disambungkan dengan kalimah sebelumnya. Mungkin disambungkan dengan isim, mungkin disambungkan dengan fi'il, mungkin disambungkan dengan haraf. Okay. Kemudian dhamir munfasil untuk mereka semua lelaki, hum. Mereka semua lelaki, hum. Okay. Dhamir muttasil pun hum juga. Okay. Cuma dia disambungkan dengan kalimah sebelumnya. Okay. Jadi selesai. Jantina lelaki, bilangan seorang, bilangan dua, bilangan jamak ramai. Maka bila dah bincang semua ini, maka selesai untuk pihak lelaki,
pihak lelaki, jantina lelaki pihak ketiga. Okay, kemudian kita melihat kepada pihak jantina perempuan pihak ketiga. Jantina perempuan pihak ketiga. Okay, bilangan seorang, dua orang dan jamak ramai. Maka di sini kalau kita nak katakan dia seorang perempuan, hiya. Okay, untuk dhamir munfasil. Dhamir muttasil dia seorang perempuan juga. Cuma kita gabungkan dengan kalimah sebelumnya. Rumah dia, seorang perempuan. Kereta dia, kereta dia seorang perempuan. Okay, jadi ni adalah dhamir muttasil. Okay, dhamir munfasil. Dhamir munfasil untuk mereka berdua perempuan, huma. Okay, huma untuk mereka berdua perempuan. Begitu juga dhamir muttasil, huma untuk mereka berdua perempuan. Cuma huma ni sama dengan lelaki. Dalam ayat kita dapat bezakan. Di dalam ayat kita dapat bezakan antara huma untuk perempuan dan huma untuk lelaki. Baik. Selesai. Kemudian hunna. Okay, hunna. Mereka semua perempuan. Hunna, mereka semua perempuan. Untuk dhamir munfasil, dhamir muttasil pun sama, hunna. Okay, mereka semua perempuan. Baik. Okay, selesai perbincangan perempuan. Pihak ketiga, kita akan masuk kepada pihak kedua pula. Okay, pihak kedua lelaki. Okay, pihak kedua lelaki. Lelaki, pihak kedua lelaki. Bilangan seorang, dua orang, jamak. Okay, selesai. Dia macam tu saja bahasa Arab. Okay. Kalau dua orang, pihak kedua, lelaki, anta. Anta, awak seorang lelaki. Untuk dhamir munfasil. Manakala dhamir muttasil adalah ka. Okay. Assalamualaikum. Salam ke atas kamu. Ka. Okay. Kalau antuma, awak berdua lelaki, dhamir munfasil, awak berdua lelaki. Dhamir muttasil adalah kuma. Kuma. Okay, kuma. Okay, itu untuk dhamir muttasil. Antum, awak ramai lelaki. Antum, awak ramai lelaki. Dhamir muttasil, kum. Assalamualaikum. Okay, itu dhamir muttasil. Antum, dhamir munfasil, kum, dhamir muttasil. Okay, baik. Okay, seterusnya kita lihat kepada perempuan. Perempuan ini pihak kedua, perempuan, seorang perempuan, dua orang perempuan, ramai perempuan. Maka lafaz yang digunakan adalah anti, awak seorang perempuan. Anti, awak seorang perempuan, dhamir munfasil. Manakala dhamir muttasil adalah ki. Ki. Okay, dhamir muttasil adalah ki. Okey, baik. Kemudian antuma, awak berdua perempuan, antuma. Okey, antuma, awak berdua perempuan untuk dhamir munfasil, manakala dhamir muttasil adalah huma. Huma. Okey. Kemudian ramai perempuan, awak ramai perempuan, antunna. Antunna. Okey, antunna, awak ramai perempuan. Okey, itu dhamir munfasil. Dhamir muttasil, kunna. Assalamualaikunna. Assalamualaikunna. Okay, salam ke atas kamu semua perempuan. Kunna. Okey, baik. Itu untuk pihak kedua perempuan. Kemudian kita akan masuk kepada pihak pertama. Pihak pertama ni lelaki perempuan menggunakan dhamir yang sama. Pihak pertama, lelaki lelaki dan jantina perempuan menggunakan dhamir yang sama. Kita lihat siapa yang bercakap. Okay. Ana, saya. Jadi ana ni boleh digunakan untuk perempuan dan ana boleh digunakan untuk lelaki. Tengok siapa yang bercakap. Okay. Kemudian satu huruf ya. Okay. Untuk dhamir munfasil ana, dhamir muttasil ya ataupun ni. Dhamir muttasil ya ataupun ni. Ya ni digunakan untuk bersambung dengan isim. Sebelumnya tu ada kalimah isim.
maka digunakan ya. Baiti, rumahku, rumah saya. Sayyarati, kereta saya. Okay. Tetapi kalau ni adalah dia bergabung dengan fi'il. Okay, dengan fi'il. Nasarani, dia telah membantu saya. Okay. Bayanani, dia telah menjelaskan kepada saya. Bayanani, dia telah menjelaskan kepada saya. Jadi ni bersambung dengan fi'il. Kemudian nahnu, kami. Okay, kami. Okay, kami ataupun kita. Okay, ni dua dan lebih. Maka dhamir muttasilnya adalah na. Dhamir munfasil nahnu, dhamir muttasilnya adalah na. Baik. Okey, untuk dhamir munfasil dengan muttasil ini dari sudut kedudukan, dari sudut kedudukan kalimah, dari sudut kedudukan kalimah, dhamir munfasil adalah pada kedudukan depan. Dhamir munfasil adalah pada kedudukan depan. Contohnya kalau dia menjadi mubtada. Sekarang ni kita bincang dah mubtada. Mubtada subjek dalam ayat. Maka digunakan dhamir munfasil. Ataupun menjadi fa'il, pelaku. Kita akan guna dhamir munfasil. Manakala dhamir muttasil ini pada kedudukan bawah. Misalnya kedudukan bawah, contohnya sebelumnya itu ada haraf jar. Sebelumnya ada haraf jar. Ataupun dia menjadi mudhafun ilaih. Dia menjadi mudhafun ilaih. Macam mana jadi mudhafun ilaih? Kalau dhamir ini bersambung dengan kalimah isim, dhamir ini bersambung dengan kalimah isim, maka dia dhamir ini akan jadi mudhafun ilaih. Kemudian dhamir muttasil juga boleh kedudukan atas. Macam mana kedudukan atas? Iaitu dhamir ini bersambung dengan kalimah fi'il. Dhamir ini bersambung dengan kalimah fi'il. Jadi objek lah. Jadi objek. Macam Nasarani telah membantu akan saya. Saya dibantu. Nasarani. Maka itu menjadi itu menjadi kedudukan atas. Kedudukan atas. Baik. Baik, selesai perbincangan ini tentang kita punya kita punya ulang kaji. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan yang sedang kita belajar ni, iaitu surat. Sampai sini perbincangan kita berkenaan dengan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Sedikit saya akan jelaskan berkenaan dengan mubtada dan khabar, iaitu jumlah ismiyah. Baik. Kita bincang sekarang ni adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah ini ada kerangka utamanya yang perlu kita cari, iaitu pertama mubtada. Mubtada ini adalah dalam bahasa Melayu subjek lah. Subjek perbincangan. Kemudian nombor dua adalah khabar. Dipanggil predikat. Okey, baik. Untuk mubtada, tuan-tuan dan puan-puan mesti mengetahui tentang ciri-ciri yang boleh dijadikan mubtada. Okey, pertama adalah isim ma'rifah.
Yang kedua adalah kedudukan depan. Kedudukan depan ataupun disebut dalam bahasa Arab marfu'. Dua ciri ni kita kena cari. Satu isim makrifah, satu lagi kalimah itu kedudukan depan. Okey, isim makrifah ni ada 6. Okey, ada 6. Okey. A dipanggil isim dhamir, katakan dhamir. Okey, dhamir boleh dijadikan sebagai mubtada. Okay, dhamir munfasil lah, dhamir munfasil. Okey, dhamir munfasil. Boleh dijadikan sebagai mubtada sebab dia isim makrifah. Yang kedua adalah isim mausul. Okey, alladhi, allati. Okey, yang tu boleh dijadikan sebagai mubtada kerana isim makrifah. Yang ketiga adalah isim isyarah. Okay, isim isyarah seperti haza, hazihi, haulai, ulaika. Okey, yang tu boleh dijadikan sebagai mubtada kerana isim makrifah. Okay. Yang keempat adalah isim alam. Apa maksud isim alam? Nama sesuatu. Nama lah. Nama. Macam Zaid, Muhammad, Allah. Itu dipanggil isim alam. Okey. Razak, okey, Abdul Karim, contoh. Itu semua adalah isim alam. Nama sesuatu lah. Okey. Kelima, iaitu isim yang ada alif lam. Okay, isim yang ada alif lam. Al-masjid. Okay. Alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah adalah isim yang ada alif lam. So dia adalah isim ma'rifah dan boleh dijadikan sebagai mubtada. Yang keenam adalah isim yang bersandar. Isim yang bersandar dengan salah satu daripada 5 di atas. Satu daripada 5 di atas. Contohnya satu kalimat isim disandar dengan dhamir. Satu kalimat isim disandarkan dengan isim mausul. Satu kalimat isim disandarkan dengan isim isyarah. Kalimat isim bersandar dengan isim alam, nama orang, ataupun isim bersandar dengan isim yang ada alif lam. Okay. Jadi itu juga adalah isim makrifah. Maka keenam-enam ini boleh dijadikan sebagai mubtada. Jadi nak cek mubtada ni, ini perincian dia, iaitu ada 6 perkara yang kita kena kenal pasti. Ada tak salah satu daripada 6 perkara? Kalau ada, maka boleh dijadikan sebagai mubtada. Kalau tak ada, tak boleh dijadikan sebagai mubtada. Itu berkenaan dengan mubtada. Okey, khabar pula. Okay, khabar agak sukar sikit. Khabar ada 3. Satu dinamakan khabar mufrad. Khabar mufrad ni satu kalimah isim. Satu kalimah isim. Sebab mufrad ni maksudnya satu. Satu unit. Jadi satu kalimah isim. Okay. Boleh dijadikan mubtada. Mubtada. Dan dia adalah kedudukan marfu'. Nampak bagi depan dia. Okay, marfu' nampak kedudukan depan dia. Ini dipanggil khabar mufrad. Yang kedua adalah khabar jumlah. Okay, khabar jumlah. Okay, khabar jumlah ni maksudnya dalam jumlah ismiyah tu, okay, jumlah ismiyah yang besar tu, dia ada pula jumlah yang kecil sebagai khabar kepada mubtada. Jadi khabar jumlah ini dia ada jumlah ismiyah dan khabar fi'liyah. Okay, khabar fi'liyah. Okay, kita dah bincang dah ni. Tapi tak apa, nanti kita akan selalu ulang. Sebab khabar jumlah ni agak sukar sikit. Sebab dalam jumlah yang besar ada jumlah yang kecil. Jumlah yang kecil itulah yang menjelaskan tentang mubtada. Baik. Yang ketiga khabar syibih jumlah. Syibih jumlah.
Di dalam khabar jumlah ismiyah ni apa yang ada? Dia ada mubtada dan khabar. Dalam jumlah fi'liyah ni dia ada perbuatan, fi'il dan pelaku, fa'il. Okay. Kemudian syibih jumlah. Okay, khabar syibih jumlah. Syibih jumlah itu menjadi khabar kepada mubtada. Okay, syibih jumlah ni apa? Satu, dia ada haraf jar dan isim majrur. Yang kedua adalah zaraf, makan. Okay, zaraf. Ini kerangka utama dalam jumlah ismiyah yang kita kena kenal pasti. Okey, kita kena kenal pasti. Baik, kita akan lihat kepada contoh. Nanti kita akan tik lah. Okay, kalau mubtada kita akan tik kat mana dia mubtada. Kemudian kalau khabar kita akan tik kat mana dia punya khabar dia. Jenis khabar dia apa. Okay, baik. Okey, kita masuk kepada khabar fi'liyah dah habis. Wahum yaslunal kitab wallahu yahkum bainahum. Okay, jadi kita dah bincang dah. Kita akan masuk ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ala, ingatlah. La'natullahi, laknat Allah 'alal zalimin, ke atas orang yang zalim. Okey, baik. Dalam kita menetapkan ayat dalam bahasa Arab, pertama kita kena cek dahulu apa yang di depan ni. Sama ada di depannya tu ada isim ke, ataupun ada fi'il ke, ataupun ada haraf jar ke, ataupun ada zaraf, makan. Jadi kita cek dahulu. Sebab benda-benda inilah yang akan menentukan ayat ini ayat apa. Contoh, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala. Ala ni dia panggil haraf. Haraf tanbih. Haraf tanbih. Apa maksud tanbih? Iaitu peringatan. Okey, peringatan. Haraf yang membawa suatu peringatan. Supaya kita jangan lalai kat sini. Jangan kita leka. Jangan kita lupa. Okey, apa yang benda yang penting sangat yang nak dijelaskan di sini? Okey, laknat Allah Ta'ala itu ke atas orang zalim. Jadi kena jaga-jaga. Jangan jadi orang yang zalim. Sebab apa? Kerana jadi orang zalim, laknat ditimpa ke atas orang zalim tersebut. Jadi dia ada ala. Maksudnya haraf tanbih. Iaitu menjaga. Untuk memelihara kita. Untuk kita ni sentiasa ingat, sedar. Bahawa jangan jadi orang yang zalim. Okey, baik. Tapi ala ini, bila sebut haraf, dia tidak masuk dalam empat kriteria ini. Tak masuk dalam isim, tak masuk dalam fi'il, tak masuk dalam haraf jar. Walaupun dia haraf, tapi dia panggil haraf tanbih. Tak kira. Dan satu lagi, zaraf makan. Tidak juga. Okay, dia ala ni haraf. So, kita kena lihat kalimah selepasnya. La'natu. Okay, la'natu ni kalimah isim. La'natu ni kalimah isim. Dan la'natu ini ada ta marbutah yang menunjukkan dia isim. Okay. La'natu. Maka kita nak letakkan dia sebagai apa panggil? Garis panduan yang menandakan dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kerana apa? Kerana dimulakan dengan kalimah isim. Okey, baik. Bila kita sebut sebagai jumlah ismiyah, apa yang ada dalam jumlah ismiyah? Kena ada mubtada dan khabar. Okey, mubtada dan khabar. La'natu. Boleh tak dijadikan sebagai mubtada? Okey, la'natu ni adakah dibolehkan dijadikan sebagai mubtada? Okey, apa syarat mubtada? Pertama, isim makrifah. Yang kedua adalah kedudukan depan. Okey, la'natu ni memang kedudukan depan. Kita nampak baris depan dia, la'natu. Okey, kita nampak baris depan dia adalah la'natu. Okey, dia adalah kedudukan marfu'. Okey, dia adalah kedudukan marfu'. Okey, yang kedua adalah adakah la'natu ni isim makrifah?
Adakah la'natu ini isim makrifah? Okey. Okay, kalau kita lihat la'natu sahaja dia tak boleh dijadikan sebagai mubtada sebab dia bukan isim makrifah. Tetapi oleh kerana dia bersandar dengan kalimah Allah, la'natu tak ada alif lam, tak ada tanwin, kalimah Allah berbaris bawah. Maksudnya la'natu ni mudhaf sandar, mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Allah ni adalah mudhafun ilaih. Maksudnya dia telah bersandar dengan kalimah isim alam. Allah ni dipanggil isim alam. Nama bagi zat yang wajibul wujud. Maka la'natu ni dia sandarkan kepada Allah. Maka dia termasuk di dalam yang ke-6, iaitu isim yang bersandar dengan salah satu daripada 5 di atas, iaitu dia bersandar dengan isim alam. Maka dia adalah makrifah. Okay, dia adalah makrifah. Jadi kita boleh sahkan, boleh kita akui bahawa la'natullah itu merupakan sebagai mubtada. Okey, mubtada. Maka subjek di sini, perbincangan di sini adalah berkenaan dengan la'natullah, iaitu jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah, hampir kepada azab Allah Ta'ala, hampir kepada kemurkaan Allah Ta'ala, itu la'nat. Okey, jauh daripada kasih sayang Allah, jauh daripada rahmat Allah, itu la'nat. Apa yang Allah Ta'ala nak jelaskan tentang la'nat Allah Ta'ala ini? Okey, al-zalimin, berlaku ke atas orang zalim. Okey, berlaku ke atas orang zalim. Jadi ala ini adalah haraf jar. Az-zalimina isim majrur. Maka kombinasi haraf jar dan az-zalimin isim majrur ini dinamakan sebagai syibih jumlah. Syibih jumlah. Dan syibih jumlah inilah menjelaskan tentang laknat. Jadi laknat Allah Ta'ala ini berlaku ke atas orang zalim. Jadi termasuk dalam kategori khabar syibih jumlah. Khabar syibih jumlah. Ada khabar syibih jumlah. Iaitu apa? Khabar yang mana adanya haraf jar dan isim majrur. Adanya haraf jar dan isim majrur. Menjadi penjelasan kepada mubtada. Menjadi penjelasan kepada la'natullah. Okey, boleh ya? Okey, az-zalimin kalimah apa? Az-zalimin. Az-zalimin kalimah apa? Az-zalimin. Jadi ya dan nun di belakang. Okey. Jadi kalau kita belajar dahulu, kita lihat di sinilah. Diagram berwarna hijau B. Hijau B. Iaitu pada zalimina yang ini. Al-muslimina az-zalimina yang ini. Iaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Iaitu dia ada az-zalimuna az-zalimina. Kenapa baca az-zalimina? Kerana sebelumnya ada haraf jar ala. Ada haraf jar ala. Baik. Kalau zalimuna kedudukan depan, kalau zalimina kedudukan atas atau kedudukan bawah. Maka az-zalimina di sini adalah kedudukan bawah. Kerana apa? Kerana ada haraf jar sebelumnya. Al-zalimina. Jadi dia adalah termasuk dalam jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Boleh? Ada soalan boleh tanya. Baik, selesai pada ayat ini, iaitu khabar yang berupa syibih jumlah. Kita lihat kepada ayat berikut. Kul innama ilmuha indallah. Katakanlah, wahai Muhammad, innama sesungguhnya ilmuha, pengetahuan, pengetahuannya, pengetahuan tentangnya, indallah di sisi Allah adalah
di sisi Allah Taala. Okey. Ayat ni agak di sikit apa ni nak jelaskan ayat ni agak sukar sedikit kerana kita lihat untuk kita untuk kita tetapkan ayat ini apa jenisnya. Jadi kita tengok ayat yang mula-mula. Kul. Okey, itu saya dah buat 4. Satu kita lihat isim. Lupa isim majrur itu. Salah lupa isim majrur itu. Isim majrur ini adalah isim yang kedudukan bawah. Isim majrur adalah isim, kedudukan isim majrur adalah isim yang kedudukan bawah. Kedudukan bawah. Okay, apa sebab dia kedudukan bawah? Okay, di sini ada ala. Ala ni haraf jar. Haraf jar. Haraf jar ini fungsi dia menjadikan kalimah selepas dia kedudukan bawah. Okay, jadi az-zalimin adalah kalimah jamak muzakkar salim yang kita dah bincang tadi, jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Jadi kedudukan kalimah jamak muzakkar salim ini ditentukan dengan huruf. Contohnya tadi, kalau zalimuna, kalau az-zalimuna ini kedudukan depan. Tak boleh jadikan sebagai, tak boleh kita buat zalimuna sebab ada alam. Kalau az-zalimuna ni kalau kita buat mubtada boleh. Az-zalimuna, orang-orang zalim tu apa kita dah jelaskan. Tapi di sini tak boleh dikatakan sebagai az-zalimuna kerana ada alam. Okey, jadi satu lagi az-zalimina. Zalimina. Zalimina ni ada ya belakang. Ya dun. Dun kita dah bincang dah. Ya. Fokuskan ya ni. Okay, ya ini menunjukkan kedudukan dia adalah sama ada kedudukan atas. Contoh atas ni kalau dia menjadi objek. Saya telah memukul orang zalim. Darabtu az-zalimina. Saya telah memukul. Pukul siapa? Az-zalimina, orang-orang zalim. Jadi az-zalimina kita baca zalimina kerana kedudukan atas. Kerana dia menjadi objek. Okay, yang kedua adalah kerana kedudukan bawah. Okay, kedudukan bawah ni macam mana? Iaitu sebelum dia ada haraf jar. Okay, sebelum dia ada haraf jar. So digunakan az-zalimina. Okay. Itu maksud Ustaz nak tanya, kalau kita nak kenal satu lagi isim majrur yang kedudukan bawah tu al-zalimin tu kan, ya tu tak bertanda, tapi kalau yang Ustaz tunjuk tu macam isim al-zalimin tu ya tu jadi ya lin ke? Zalim macam mana yang saya tulis ni kan? Yang kedudukan atas. Kedudukan atas okey. Az-zalimina kedudukan atas macam mana soalan dia? Soalan dia sebab yang dia mim ya nun juga, cuma yang kedudukan bawah tu ya tu tak ditanda. Kalau yang di atas ni al-zalimin tu ya juga, tapi ya tu ya lin ke ataupun macam mana kita nak tahu dia benda tu ke atas? Okey, kalau macam lin, kalau zalimaini, kalau lin dia akan jadi zalimaini. Kalau lin zalimaini. Kalau zalimaini itu dua orang zalim. Kalau az-zalimaini itu adalah dua orang zalim. Kalau az-zalimina ramai orang yang zalim. Itu beza dia. Okey, betul soalan tu. Soalan tu bagus sebab akan berlaku kekeliruan pada musanna. Musanna dua orang zalim pun dia akan gunakan ya nun. Okey, digunakan ya nun juga untuk kedudukan atas atau bawah. Cuma baris dia akan jadi dalam bentuk lin. Az-zalimaini. Zalimaini dua orang zalim. Kalau az-zalimina iaitu ramai orang yang zalim. Itu dia punya beza dia antara lin dengan tidak. Okey, tapi yang bawah ni az-zalimin kedudukan atas tu
Ya, kita tak nampak kedudukan atas tu. Sebab dia ditandai oleh huruf ya tu saja. Ditandai oleh huruf ya. Huruf ya ini yang menunjukkan dia kedudukan bawah. Yang bawah ni, yang Al-Zalimin ni macam mana kita nak tahu di atas? Kedudukan atas, contoh dia menjadi objek. Macam saya katakan, darabtu, saya telah memukul. Darabtu, contoh, darabtu, saya telah memukul. Apa yang objek yang saya pukul? Saya kata az-zalimina. Okey, sama juga zalimina. Okey. Tapi di sini dia tidak menjadi kedudukan bawah, tetapi dia menjadi objek. Maka setiap objek adalah kedudukan atas. Kedudukan atas. Dia menjadi objek. Contohnya lah darabtu. Ini salah satulah. Salah satu yang kita letakkan dia sebagai kedudukan atas. Maknanya kita kena tahu ayat tu daripada depan lagi lah, nak tahu atas ke bawah. Biasanya kalau kita nak tahu kedudukan ini, memang daripada awal lagi, macam kita katakan tadi la'natu kan. Kenapa kedudukan depan? Kerana dia adalah mubtada. Okey, dia adalah mubtada. Okey. Kemudian dan dia adalah mudhaf. Okey, jadi Allahi kedudukan bawah. Allahi kedudukan bawah sebab apa? Kerana la'natu ni mudhaf. Mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Dia kedudukan bawah. Okey. Kemudian ada ala. Ala ni tak ada apa-apa. Haraf tak ada apa-apa. Dia isim sahaja yang banyak dikaitkan dengan kedudukan. Dan satu lagi fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' tu lebih mudah lah. Yang payahnya adalah kalimah isim. Jadi bila kita nak tentukan kedudukan satu kalimah, dia bermula daripada awal lagi. Betul lah. Daripada awal lagi. La'natu ni sebab apa? Kedudukan depan, mubtada. Okey, kemudian Allahi, kenapa kedudukan bawah? Mudhafun ilaih. Kemudian ala, ala haraf jar, lepas haraf jar mesti isim majrur, isim yang dibaris bawahkan ataupun kedudukan bawah. Saya lebih suka guna kedudukan bawah lah. Sebab ada yang ditentukan dengan baris, ada yang ditentukan dengan huruf. Okey. Kemudian ala az-zalimina ini dipanggil syibih jumlah. Syibih jumlah ini menjelaskan tentang laknat. Laknat Allah berlaku kepada ala zalimin. Maka ala zalimin inilah dia menjadi khabar kepada laknat Allah Ta'ala. Okey. Boleh? Okey. InsyaAllah. Baik. Seterusnya, kita lihat kepada kul innama ilmuha indallah. Okey, jadi ayat ni, first kali bila kita nak menetapkan sesuatu ayat, maka kita kena lihat daripada permulaan ayat. Kita kena check dahulu sama ada dimulakan dengan isim ke, ataupun dengan fi'il ke, ataupun dengan haraf jar, ataupun dengan isim zaraf makan. Ini untuk kita check lah. Kalimah ni atau ayat ini adakah ayat yang ismiyah ke, fi'liyah ke, dan syibih jumlah. Kita lihat di kul. Jadi kul ini adalah dinamakan sebagai fi'il amar. Fi'il amar. Katakanlah. Oleh engkau. Bila fi'il amar kita dah bincang dahulu. Fi'il amar ni. Fi'il amar diagram yang berwarna kuning. Dia start daripada dia fi'il amar ni dia tidak ada kata ganti diri yang ketiga. Dia tidak ada pada kata ganti diri yang ketiga, tak ada. Sebab bila fi'il amar ni kita akan memerintahkan orang yang di depan kita. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, suruh katakanlah. Jadi hanya berlaku pada pihak yang kedua saja, kata ganti diri yang kedua. Jadi kul ini termasuk yang kat sini. Anta. Kul anta. Dia mesti mati kat belakang. Kul, siapa yang berkata ni? Siapa yang diperintahkan? Anta. Oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Ya Muhammad. So di sini dimulakan dengan fi'il. Maka dia adalah jumlah fi'liyah. Tapi kita bincang jumlah ismiyah, tapi tak apa. Saya akan jelaskan jumlah ismiyah yang dibantu. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini iaitu jumlah yang dimulakan dengan fi'il. Apa yang kita kena cari iaitu kenal pasti fi'il. Yang pertama kena kenal pasti fi'il.
Yang kedua, kenal pasti pelaku ataupun fa'il. Pelaku. Fa'il. Jadi pelaku ni dia mesti berada selepas daripada fa'il. Okey, mesti fa'il ini mesti kita kena cari selepas kita kenal pasti fa'il. Dia takkan ada fa'il kemudian baru ada fa'il, tak. Dalam bahasa Arab kena ada fa'il dahulu baru ada fa'il. Okey, baik. Maka di sini kul katakanlah oleh engkau. Mana fa'il dia? Tadi saya dah tunjuk dia ada anta. Anta. Okey, jadi fa'il amar, fa'il dia anta. Maka ini sudah cukup ayat yang lengkap. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Ini dikatakan sebagai ayat yang lengkap lah. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Sebab apa? Kerana pertama dia dah ada fi'il dan dia dah ada fa'il. Maka dia sudah menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, baik. Jadi dah selesai. Jadi kul kita dah stopkan dia. Cuba kita nak tahu apakah yang Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah kata. Sebab bila Allah Ta'ala perintahkan katakanlah wahai Muhammad, maka apa benda yang tak dikatakan tu? Yang ni yang kita kena kenal pasti balik. Okey, kemudian indama. Indama ni dipanggil haraf taukid. Okay, indama ni adalah haraf taukid. So dia tak termasuk dalam empat kategori ni. Isim, fi'il, haraf jar, isim tarah maka tak. Okey, indama kita letak tepi. Ilmuha. Ilmuha ni kalimah isim. Di sini ni, daripada sini ke sini dipanggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi agak sukar sikit lah sebab kita dah belajar dalam ayat itu kita pecahkan beberapa jenis ayat lain. Yang sebelum ni kita bincang satu ayat tu sebagai jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Tiba-tiba kat sini kul, tiba-tiba dia start dengan kul. Maksudnya dia bermula dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Yang kat sini jumlah fi'liyah. Okay, selesai jumlah fi'liyah tu, kita bincang pula ada dalam ayat ini jumlah ismiyah. Ilmuha adalah ilmuha indallah merupakan jumlah ismiyah. Jadi ilmuha ini, bila kita kata jumlah ismiyah, apa yang kita kena cari adalah mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Mubtada dan khabar. Okay, saya dah jelaskan tadi mubtada macam mana nak kenal pasti. Okey, tengok ilmuha. Ilmuha kalimah isim, ilmu, pengetahuan. Okay, pengetahuan tentangnya. Pengetahuan tentangnya. Okay, tentang apa di sini? Tentang hari kiamat. Sebab ayat sebelumnya menjelaskan ada sebahagian manusia yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ada sebahagian ahli Mekah ataupun menurut pandangan mufassirin sebahagian golongan Yahudi. Ada sebahagian mengatakan ahli Mekah, itu orang musyrik Mekah, ataupun sebahagian golongan Yahudi, mereka bertanya mengenai bilakah datangnya kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Maka Allah Ta'ala mengatakan, memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan innama, sesungguhnya. Innama ni dipanggil taukid. Untuk mengkhususkan ilmuha, pengetahuan tentang kiamat itu indallah. Di sisi Allah sahaja, tak ada dah orang lain. Orang lain tak mengetahui bila nak berlaku kiamat. Sebab itu didatangkan dengan innama. Untuk menguatkan bahawa pengetahuan mengenai hari kiamat ini hanya ada pada Allah semata-mata. Tidak ada yang lain. Maka ilmuha di sini adalah kalimah isim dan dia adalah kalimah marfu'. Kedudukan depan. Nampak? Ilmu. Kedudukan depan. Okey. Yang kedua, adakah kalimah ini kalimah isim ma'rifah? Okey, jadi mubtada tadi saya dah sebutkan dia ada dua kategori yang kita kena cari. Satu isim ma'rifah. Yang kedua isim marfu'. Okey, ilmu isim marfu'. Okey, ilmuha ni adakah dia dikategorikan sebagai isim ma'rifah? Ya. Ilmuha ini dikategorikan sebagai isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang macam mana? Okey, ilmu ha. Ilmu satu kalimah,
Ha satu kalimah. Okey, ilmu kalimah biasa, isim zahir. Ha ni isim dhamir. Isim dhamir adalah isim makrifah. Okey, saya dah sebut tadi, setiap isim dhamir adalah isim makrifah. Maka apabila ilmu disandarkan dengan dhamir, ilmu ini termasuk di dalam kategori isim makrifah. Okey, ilmu apabila dia bersandar dengan dhamir, yang mana dhamir ini adalah isim makrifah, maka ilmu ini juga adalah isim makrifah. Isim yang khusus. Boleh dijadikan sebagai mubtada. Boleh dijadikan sebagai mubtada. Maka sah untuk dijadikan sebagai mubtada. Okey, boleh untuk jadikan subjek perbincangan. Jadi kalau mubtada ni dua benda ya, kita kena tahu satu isim makrifah. Adakah dia isim makrifah? Ataupun yang kedua, adakah dia isim marfu', isim kedudukan depan. Kalau kedua ini sudah mencukupi, maka sah untuk kita jadikan dia sebagai mubtada. Okey. Dan biasanya mubtada ni duduk depan lah. Ilmu hari mubtada duduk depan, khabar duduk di belakang. Baik. Indah. Okay, dah selesai ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Indah adalah isim zaraf makan. Okay, isim zaraf makan. Indah isim zaraf makan. Di sisi. Okay, di sisi. Okay. Kemudian indah Allahi. Kenapa Allahi baca baris bawah? Kenapa Allahi baca dengan baris bawah? Okay. Indah isim zarah makan. Biasanya isim zarah makan ini adalah mudhaf. Sandar. Di sisi. Kalau hanya kita bercakap ilmuha indah berhenti sampai sini, maka ayat itu tidak lengkap. Maksudnya di sisi apa? Kita tak akan faham. Maksudnya dia kena sandarkan dengan kalimah lain. Indallah, di sisi Allah. Maka pengetahuan berkenaan hari kiamat ini adalah di sisi Allah sahaja. Okey, jadi Allah ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, baik. Sekarang ni indallahi ni isim zarah makan dan mudhafun ilaih di sini telah dijadikan sebagai syibih jumlah. Okey, dijadikan sebagai syibih jumlah. Syibih jumlah. Okey, syibih jumlah namanya. Maka syibih jumlah ini menjelaskan berkenaan apa? Berkenaan pengetahuan hari kiamat. Okay, syibih jumlah ini dia menjelaskan berkenaan dengan hari kiamat, pengetahuan hari kiamat. Sebab soalan sebelum ini, orang ahli Mekah bertanya bila kiamat nak datang? Bila kiamat tu nak berlaku? Maka Rasulullah Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk menjawab indama sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu, apa penjelasan tentang pengetahuan hari kiamat? Indallah adalah di sisi Allah Ta'ala. Maka indallahi ini sebagai syibih jumlah, dia menjelaskan tentang ilmuha, dinamakan khabar. Okey, menjelaskan tentang ilmuha, inilah dinamakan sebagai khabar, menjelaskan tentang ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat. Okey, boleh? Dia termasuk dalam kategori yang ketiga lah, syibih jumlah yang saya telah tuliskan tadi. Okey. Kita tengok dia punya garis panduan di sini. Pertama, mubtada tadi adalah mubtada yang F, isim yang bersandar dengan salah satu daripada 5 di atas. Dia bersandar dengan isim dhamir. Itu ilmuha. Kemudian indallah daripada predikatnya, khabarnya adalah syibih jumlah. Syibih jumlah ni ada dua, satu haraf jar dan isim majrur, yang kedua adalah zarah makan. Indah tadi zarah makan. Maka dia telah dijadikan sebagai khabar kepada ilmuha. Okey, boleh? Ada soalan? Okey.
Nota 83 ringkasan jenis khabar kepada mubtada. Saya dah sebut tadi, dia ringkasan jenis khabar kepada mubtada. Satu isim marfu'. Okey. Dalam buku ni digunakan isim marfu'. Saya tak gunalah isim marfu', saya guna isim khabar mufrad. Khabar mufrad. Saya lebih suka menggunakan khabar mufrad. Dalam buku ni digunakan isim marfu'. Sebab apa saya suka guna khabar mufrad? Kerana nanti khabar mufrad ni lawan kepada khabar jumlah. Dia bertentangan dengan khabar jumlah. Dan dia bertentangan juga dengan khabar syibih jumlah. Sebab itu saya suka guna khabar mufrad daripada isim marfu'. Walaupun memang khabar mufrad ini dia akan guna kalimah isim, dan isim itu isim marfu'. Memang digunakan macam tu. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah khabar mufrad. Ini banyak buku-buku grammar dia akan guna khabar mufrad lah. Dia jangan guna isim marfu'. Okey, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Okey, baik. Sekiranya dikedepankan syibih jumlah, ayat yang dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zarah, maka ia sesekali tidak boleh jadikan mubtada tapi ia akan menjadi khabar muqaddam. Okey, baik. Tadi kita akan tengok contoh bawah. Baik. Ini contoh bawah. Okey, nombor 5, khabar diawalkan dan mubtada diakhirkan jika ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zarah. Isim zarah. Baik. Tadi saya ada jelaskan 4 kriteria. Okey, 4 kriteria yang kita kena cari. Pertama, adakah dimulakan dengan kalimah isim? Okey, kalau dimulakan dengan kalimah isim, apa yang berlaku dipanggil jumlah ismiyah. Okey, yang kedua, kalau kalimah ayat itu dimulakan dengan fi'il, dinamakan jumlah fi'liyah. Okey, katakanlah kalimah itu dimulakan dengan haraf jar ataupun zaraf makan. Okey, maka kedua-dua ini namanya syibih jumlah. Okey, syibih jumlah ni gini. Takut keliru Syibih jumlah ini ada, okey, syibih jumlah ini kalau kita lihat ayat itu dimulakan dengan haraf jar dan zarah makan, kita namakan ayat itu adalah syibih jumlah. Kerana apa? Kerana dimulakan dengan haraf jar dan zarah makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syibih jumlah ini juga dijadikan sebagai salah satu jenis khabar. Syibih jumlah ini juga dijadikan ataupun dikategorikan salah satu jenis khabar. Jadi saya akan jelaskan. Okey. Okay, kalau katakan dalam ayat itu ada haraf jar, dia tak ada haraf jar ataupun zarah makan, itu dinamakan syibih jumlah. Ayat yang besar itu dipanggil sebagai syibih jumlah. Okey, yang kedua, syibih jumlah ini pada kategori khabar. Maksudnya mubtada dah ada, kemudian ada syibih jumlah macam tadi yang kita bincangkan yang di atas ni. Maka itu dipanggil khabar syibih jumlah. Okey, dalam khabar ayat yang mana dimulakan dengan haraf jar dan juga zarah makan ini, okey, apa yang berlaku? Ayat itu akan didahulukan khabar. Khabar ini kan predikat. Sepatutnya predikat duduk belakang. Tetapi kalau ayat itu dimulakan dengan haraf jar ataupun zarah makan, maka mesti khabar didahulukan. Kena ada khabar dulu. Barulah mubtada diakhirkan. Okey, mubtada dahulu, khabar dahulu, kemudian mubtada diakhirkan. Biasanya mubtada dulu. Yang kita bincang sebelum ni, mubtada dulu baru cari khabar. Tetapi kalau ayat itu dimulakan dengan haraf jar ataupun zarah makan, dia ada khabar dulu, mubtada kat belakang. Okay, dan mubtada ini boleh dalam isim nakirah. Isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Kata nama am.
bukan isim ma'rifah. Boleh digunakan sebagai isim nakirah. Tak perlu kepada isim ma'rifah. Tak guna isim ma'rifah pun boleh, tapi nak guna isim nakirah pun boleh. Sedangkan kita dah bincang tadi syarat untuk mubtada adalah isim ma'rifah. Tetapi dalam ayat yang berbentuk begini, yang mana adanya haraf jar dan zarah makan, maka mubtada'nya boleh di dalam bentuk isim nakirah. Okey. Kita lihat ayat contoh ayat. Walahum azabun alimun. Walahum azabun alimun. Okey, satu ini haraf ataf. Okey, haraf ataf. Walahum. Okey, waw ataf. So ataf ni kita letak kat tepi dahululah. Sebab bukan apa? Kerana kita tak menetapkan jenis ayat dahulu. Okey, jadi la di sini haraf jar. Haraf jar. Maka bermaksud ayat ini dimulakan dengan haraf jar. Okey. Hum isim majrur. Isim majrur. Okey, dan dia adalah dhamir muttasil. Okey. Maka bila ayat begini yang dimulakan dengan haraf jar yang dalam nombor 3 ni, okay, keseluruhan ayat ini dinamakan syibih jumlah. Ini dipanggil sebagai syibih jumlah. Okay, bila syibih jumlah begini, apa yang kita kena cari? Pertama, kena cari khabar dahulu. Cari khabar dulu nombor 1. Kenal pasti khabar. Yang nombor 2 baru cari mubtada. Mubtada dekat belakang. Mubtada. Okay. Biasanya kalau kalimah jumlah ismiyah, kita kena cari mubtada dulu, baru cari khabar. Tapi dalam ayat ini, kita kena cari khabar dulu, baru cari mubtada. Kena baru cari mubtada. Mana mubtadanya? Okay. Jangan cari mubtada dulu, jangan. Cari khabar dahulu, baru cari mubtada. Tetapi ayat yang sebelum ini, yang kita bincang ni, ala la'natullahi ala zalimin, wallahu yahkumu bainahum, ini semua kena cari mubtada dulu baru cari khabar. Sebab ayat itu dimulakan dengan kalimah isim. Adapun ayat yang dimulakan dengan haraf jar begini, apa yang kita kena cari mula-mula adalah khabar dahulu, barulah mubtada. Okey, baik. Pada khabar dia lahum. Lahum ini adalah khabar dia. Lahum adalah khabar dia. La haraf jar, hum isim majrur. Kombinasi ini dinamakan sebagai khabar. Khabar syibih jumlah. Okay, khabar syibih jumlah. Pada mubtada dia, azabun. Ini mubtada dia. Ini mubtada. Bukankah mubtada kena isim ma'rifah ke? Betul, mubtada kena isim ma'rifah. Tetapi dalam situasi ini boleh digunakan dalam bentuk isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Isim yang azabun ini dia boleh dua. Satu, kita boleh letakkan alif lam. Al-azabu. Jadi dipanggil isim makrifah. Okey. Ataupun kita buang azabun. Ini isim nakirah. Kata nama tidak. Ini kata nama khas. Isim makrifah. Isim makrifah. Boleh tak dijadikan mubtada? Boleh. Sebab apa? Kerana sudah diletakkan khabar dahulu, kemudian baru diletakkan mubtada. Jadi azab ini sebagai mubtada. Okey, sebagai mubtada. Okey, baik. Alimun ni adalah sifat. Sifat kepada azab. Sifat kepada azab. Jadi sifat ni kita dah bincang dah dulu. Sifat ni dia kena selari dengan azab. Okey, azab. Okey, azab dia tidak ada alif lam, alimun pun tak ada alif lam. Azabun baca baris depan, alimun pun baca baris depan. Okey. Azabun kalimah mufrad, alimun kalimah mufrad. Azabun lelaki, alimun lelaki. Jadi kena selaras. Azabun dan alimun tu selaras pada 4 kategori itulah.
Satu kalimah mufrad. Yang kedua baris sama. Ketiga dalam bentuk isim nakirah, kedua je. Keempat lelaki. Okey, lelaki. Maka dan tidak lelaki. Maka keempat-empat tu kena selaraskan antara sifat dengan mausuf. Azab dia panggil mausuf. Mausuf. Kita dah belajar ni mausuf. Okey, sifat dengan mausuf. Okey, jadi di sini azabun menjadi mubtada, lahum menjadi khabar. Jadi khabar itu didahulukan. Jadi kalau khabar didahulukan, biasanya dia membawa maksud yang khusus. Dia panggil walahum, dan bagi mereka lah azab yang pedih. Bagi mereka lah azab yang pedih. Ada biasanya dia ada perkataan lah di belakang. Dan bagi mereka lah azab yang pedih. Siapa mereka ni? Iaitu mereka yang mendustai terhadap Allah Ta'ala. Pertama, dia mendustai dengan apa yang Allah Ta'ala bawa. Dan mereka ini sewenang-wenangnya mengatakan ini halal, ini haram. Atas diri dia, ini haram. Sedangkan benda tu bukan halal, bukan haram pun. Tapi dia berkata begitu. Dia sewenang-wenang je menetapkan hukum halal dan haram hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit. Dia buat gitu tu untuk apa? Habuan dunia. Dia menghalalkan benda yang haram dan dia mengharamkan benda yang halal. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit. Apa yang berlaku pada mereka? Walahum. Dan bagi mereka lah azab yang pedih. Okay. Ada soalan berkenaan dengan ini. Cuba kita lihat pada ni lah. Ayat ni dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zaraf. Biasanya isim zaraf makan lah. Di sini isim zaraf makan. Baik. Okay, seterusnya kita lihat kepada fi jidha hablum min masad. Okay, fi jidha hablum min masad. Baik. Okay, fi jidha, pada leher je. Apa ada pada leher je? Pada leher je hablun, tali min masad, dari sabut. Okey. Baik. Okay, pertama sekali kita lihat ayat ini dimulakan dengan haraf jar. Okay, bila dimulakan dengan haraf jar, kita akan kelaskan ayat ini sebagai syibih jumlah. Bila dimulakan dengan fi. Apa yang ada pada syibih jumlah ini? Pertama, kita kena cari khabar dia. Jadi nombor satu, first, kena cari khabar. Yang kedua, kena cari mubtada. Dia terbalik. Mubtada. Yang kedua, kena cari mubtada. Pada khabar dia, pada mubtada. Jadi mubtada ini biasanya dalam bentuk isim, nakirah, dan dia mesti isim marfu'. Apa maksud isim marfu'? Kedudukan depan. Okey, baik. Kita lihat di sini. Fi jidha. Fi jidha. Fi jidi maksudnya pada leher. Pada leher, pada leher je. Okey, jadi fi haraf jar. Jidi adalah isim majrur. Okey, isim majrur. Baris bawah, dapat baris bawah. Sebab apa dia baris bawah? Sebab fi ni lah yang menjadikan dia baris bawah. Okey. Dan dia bersandar dengan ha. Leher siapa ni? Leher ni milik siapa? Milik seorang perempuan. Ummul Jamil. Okey, Ummul Jamil. Iaitu isteri kepada Abu Lahab. Okey, isteri kepada Abu Lahab. Okey, jadi fi jidi mudhaf. Mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Kita dah bincang tadi, dia kedudukan bawah.
Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa kalimah isim, kemudian dia bersandar dengan dhamir muttasil, maka dhamir muttasil itu menjadi mudhafun ilaih. Okay, GD ni mudhaf, ha tu mudhafun ilaih. Dan ha ini, dhamir muttasil ini pada kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana dia mudhafun ilaih. Dia kedudukan bawah. Tadi kita dah bincang. Kalau dhamir munfasil, kedudukan depan. Jadi mubtada dan sebagainya. Tetapi kalau dia bersandar, okay, kalau dia bersandar dengan isim, dia kedudukan bawah. Kalau dia bersandar dengan fi'il, dia kedudukan atas. Dia kedudukan bawah sebab apa? Kerana mudhafun ilaih. Jadi hal ini merujuk kepada seorang perempuan iaitu Ummul Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Jadi pasangan ini sangat cantik lah. Abu Lahab pun handsome. Lahab ni maksudnya berjala-jala. Kerana kulit dia Abu Lahab tu kulit yang merah berjala-jala. Itu dipanggil Abu Lahab. Dan isteri dia Ummul Jamil, perempuan yang cantik. Baik, tapi kedua-duanya ditempatkan ke dalam neraka. Okey, apa yang ada pada lehernya hablun. Hablun ini isim ma'rifah, isim marfu'. Okey, dia isim nakirah, isim marfu'. Di sini dia menjadi mubtada. Okey, lupa pula. Fiji di hari adalah khabar. Khabar yang diawalkan. Okey, khabar yang diawalkan. Khabar yang diawalkan. Okey, di sini hablun mubtada yang diakhirkan. Okey, yang diakhirkan. Biasanya kalau dalam bahasa grammar memang macam ni dah. Dia panggil mubtada yang diawalkan, khabar yang diakhirkan. Kenapa dia kena kaitkan begitu? Kenapa dia kena sebut khabar yang diawalkan, mubtada yang diakhirkan? Sebab kerana kaedah biasa, mubtada dulu. Dia kalau kita bincang, kalau mubtada dulu awal, kita tak sebut mubtada diawalkan, khabar diakhirkan. Itu biasa. Mubtada dulu, khabar kemudian. Itu biasa. Tetapi kalau dalam ayat begini, bila khabar diawalkan, dia akan sebut khabar yang diawalkan, mubtada yang diakhirkan. Dia mesti dikaitkan begitu. Sebab kaedah biasa, subjek mesti ada dulu. Mubtada mesti ada dahulu. Khabar, penjelasan duduk di belakang. Tetapi kalau khabar di depan kan, maka dia kena kaitkan. Khabar yang diawalkan, mubtada yang diakhirkan. Jadi hablun ni mubtada yang diakhirkan. Jadi tadi itu daripada mana? Bin Basadid dari sabut. Bin haraf jar. Basadid adalah isim majrur. Isim majrur. Okey, selesai. Ada soalan? Okey. Dia bahagian ayatnya agak susah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Boleh terangi sekali apa ni mubtada yang diakhirkan dan khabar yang diawal. Okey, baik. Saya tak dapat dia. Okey, baik. Tak boleh tuan. Dia macam ni. Biasanya kita bincang bila kita buat ayat, kita akan letak mubtada dahulu, khabar kemudian. Ya. Jadi mubtada tu kita tak sebutlah mubtada diawalkan, khabar diakhirkan, tak payah. Sebab mubtada tu memang biasanya berada di awal, khabar berada di akhir ataupun khabar datang kemudian. Tetapi pada ayat yang dimulakan dengan haraf jar, okey, fi macam fi ji di hari, okey, dimulakan dengan fi haraf jar, maka jenis ayat ini dinamakan syibih jumlah. Syibih jumlah ni mesti kita cari khabar dahulu, kemudian kita akan cari mubtada kemudian. Pada khabar dia fi ji diha, fi haraf jar, ji diha, isim majrur ini menjadi khabar yang diawalkan. Okey, menjadi khabar yang diawalkan. Fi ji diha. Maksudnya dia akan menjelaskan sesuatu yang di belakang. Dia akan, sebab khabar ni kan penjelasan, maka dia akan menjelaskan sesuatu yang di selepasnya.
Dia menjadi penjelasan kepada mubtada yang mana mubtada itu akan diletakkan kat belakang. Jadi hablun di sini isim marfu', okey, isim marfu' dia jadi sebagai mubtada. Dinamakan sebagai mubtada yang diakhirkan. Oh ya. Mubtada dulu. Tapi dalam konteks ayat ini mubtada diakhirkan. Ya, Jadi dia ada kait. Okey, jadi mubtada ini pula boleh dalam bentuk nakirah. Boleh di dalam bentuk isim nakirah. Sebab apa? Kerana dia duduk di belakang. Okey. Tetapi kalau kita letakkan kita nak tukar ayat ini, contohlah bukan dalam, kita katakan bukan di dalam dalam ayat Quran lah, tapi kita nak faham tertib ayat ini, kita nak letak hablu dulu. Boleh tak? Boleh. Al-hablu. Okey, al-hablu, tali itu, al-hablu fi jidha. Okey, contohlah fi jidha. Al-hablu isim nakir ma'rifah. Fi jidha. Okey, ni kalau kita bukan nak tukar ayat Quran, cuba kita nak faham kalau kita tukar kepada jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Okey, jadi kalau kita al-hablu fi jidha, tali itu fi adalah pada leher je. Tapi dalam bentuk isim makrifah lah, sebab al-hablu ini berada di awal. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk macam ini, syibih jumlah begini, fi jidha menjadi khabar yang diawalkan, didahulukan, kemudian hablun mubtada yang diakhirkan. Diakhirkan. Jadi kalau kita jumpa mana-mana kalimah ataupun ayat-ayat yang bermula dengan haraf jar ataupun dengan zaraf fakat, maka kita akan letakkan dia sebagai khabar yang diawalkan. Okey. InsyaAllah kalau kita jumpa lagi ayat-ayat yang lain, saya akan contohkanlah, akan jelaskan tentang khabar diawalkan dan mubtada diakhirkan. Jadi min tu huruf jar. Min jar. Okey. Jar. Masadid isim majrur. Isim majrur. Okey. Ya. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, selesai. Okey, baik. Apabila selesai ayat ini, kira selesailah perbincangan tentang mubtada dan khabar. Tetapi kita akan sentiasalah lepas pada ini, mana-mana ayat yang ada, kita akan cuba kenal pasti berdasarkan jenis ayat. Jumlah ismiyah ke, jumlah fi'liyah ke, khabarnya macam mana, kita akan bincangkan. InsyaAllah. Baik, kita lihat kepada seterusnya. Okey, pelajaran seterusnya adalah berkenaan dengan fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ini istilah dalam bahasa Arab lah. Istilah dalam bahasa Arab. Fi'il, apa maksud fi'il? Perbuatan. Okey, perbuatan. Okay, jadi fi'il ini ada 3. Satu, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'il amar. Okey, di fi'il, jadi fi'il. Jadi setiap fi'il, sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, perlu kepada fa'il. Fa'il ni adalah pelaku. Pelaku. Istilah dia fa'il. Okey. Fi'il ini ada kalanya perlu kepada maf'ulun bih. Ada kalanya tak perlu kepada maf'ulun bih. Kita lihat kepada fi'il tersebut. Apa maksud makna fi'il itu? Okay, kalau fi'il itu perlu kepada objek, maka perlulah kepada maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni adalah objek. Okay, maf'ulun bih ni bukanlah semesti wajib ada. Maf'ulun bih ni bukanlah sesuatu yang mesti ada, tak. Okay, ada kalanya perlu ada kalanya tak perlu ada. Tapi kalau fa'il ni wajib ada. Jadi wajib ada. Bila ada fi'il saja wajib ada fa'il. Maf'ul bih, okey, lihat kepada fi'il tersebut. Okey, ada kalanya wajib, perlu, ada kalanya perlu ada kalanya tidak perlu, ada maf'ul bih pun sudah cukup difahami. Okey, ada kalanya perlu kepada maf'ul bih, ada kalanya tidak perlu kepada maf'ul bih, iaitu objek. Okey, baik. Okay, kalau kita lihat fa'il ini,
dia punya kedudukan dia adalah marfu. Marfu dia apa? Maksudnya kedudukan depan. Okey, maf'ul bih adalah pada kedudukan atas ataupun dia panggil mansub. Kedudukan atas. Jadi saya dah memperkenalkan beberapa istilah dalam grammar. Kalau maf'ul bih mansub, kedudukan atas. Kalau fa'il adalah marfu', kedudukan depan. Baik. Apa kita lihat satu persatu. Baik. Okay, di sini dia kata fa'il. Apa fa'il itu? Apa definisi ataupun apa hukum fa'il? Ia adalah isim marfu'. Isim yang kedudukan depan. Kedudukan depan. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini. Okey. Kalau kalimah-kalimah yang boleh dijadikan sebagai fa'il, contohnya muslimun, muslimatun, okey, muslimani, jadi tak boleh. Muslimatani, jadi tak boleh. Muslimuna, okey, jadi tak boleh. Muslimina tak boleh. Muslimatun, muslimatin tak boleh. Okey, yang saya pulakan ini adalah boleh dijadikan sebagai fa'il. Okey, kalau jamak taksir buyutun ataupun rijalun. Rijalun, lelaki. Okey, lelaki-lelaki lah. Rijalun, jamak taksir. Jadi ini boleh dijadikan sebagai fa'il. Isim yang marfu', isim yang kedudukan depan. Okey. Yang didahului oleh fi'il maklum. Allah, fi'il maklum pula disebut sini. Jadi fi'il maklum ni apa? Fi'il yang dinyatakan fa'il dia. Maklum ni maksudnya yang dinyatakan fa'il dia. Pelaku dia. Okey, ini satu istilah baru lah, istilah maklum. Okey, dia bahasa Arab dia. Sorry, dia fi'il ni dia ada dua. Satu fi'il yang dinamakan fi'il maklum. Satu lagi fi'il majhul. Majhul. Okey. Maklum kita tahu benda maklum lah. Maklum ni maksudnya maklumat, benda yang kita tahu. Okey, benda yang dinyatakan. Majhul daripada perkataan jahil. Yang dijahilkan. Maksudnya yang tidak dinyatakan. Jahil ni benda yang kita tak tahu. Apa maksud fi'il maklum, fi'il majhul? Fi'il maklum maksudnya fi'il yang dinyatakan fa'ilnya. Fa'il. Majhul tidak dinyatakan fa'ilnya. Macam mana pula? Tidak dinyatakan fa'ilnya. Tidak dinyatakan fa'ilnya. Okey, sebagai sebab satu contoh. Okey. Kita katakan Allah, kata khalaqallahu telah mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Tengok Allah sebab apa baca marfu', baca bahagian depan? Kerana apa? Kerana dia adalah pelaku, fa'il. Okey, bila kita sebut menciptakan, Allah telah menciptakan oleh Allah, apa yang Allah Ta'ala ciptakan? Mesti ada objek yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya, bila sebut perkataan khalaqa, menciptakan, pasti ada benda yang diciptakan. Maka di sini al-insana. Al-insana. Di sini panggil maf'ul bih. Okey, jadi fa'il, jadi fi'il. Jadi dia panggil fa'il. Al-insana dipanggil maf'ul bih. Dia dipanggil fi'il maklum. Okey, ini dipanggil fi'il
maklum. Sebab apa? Sebab dinyatakan pelaku dia, Allah. Okey. Okey, saya ubah satu ayat lain yang saya sebut sebagai fi'il majhul. Okey, baris dia pun berbeza. Khuliqa. Diciptakan. Khuliqa. Diciptakan. Siapa yang mencipta dia? Tak dinyatakan. Tak disebut. Khuliqa. Diciptakan. Apa yang diciptakan? Al-insanu. Okey, khuliqal insanu. Asalnya Allah yang menciptakan. Khalaqallahu al-insana. Tapi bila kita tukar fi'il ini daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Fi'il majhul ini maksudnya fi'il yang tidak dinyatakan siapa yang melakukan. Khuliqa. Diciptakan. Apa yang diciptakan? Al-insanu. Manusia. Manusia itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Tak dinyatakan. Ini dipanggil fi'il majhul. Okay, fi'il majhul. Okay, jadi fi'il majhul ni dia akan tak menyatakan, dia tidak akan menyatakan tentang fa'il. Tak menyatakan tentang fa'il. Jadi dia terkeluarlah dalam bab yang kita bincang ni. Yang kita bincang ni adalah isim marfu', kedudukan depan yang didahului oleh fi'il maklum. Fi'il maklum. Sekarang kita nak fokuskan fi'il maklum. Lawan dia apa? Majhul. Okay, saya dah nyatakan majhul tu apa. Okay, cuma sekarang ni kita akan letak tepi dahululah majhul tu. Sebab kita nak bincang sekarang ni adalah fi'il yang maklum. Supaya dapat beza apa maksud fi'il maklum. Okey, fi'il maklum adalah fi'il yang dinyatakan akan pelaku dia. Lawan dia adalah fi'il majhul. Fi'il majhul ini adalah fi'il yang mana tak dinyatakan tentang fa'il dia. Sekarang ni kita bincang bab fa'il. Maka bila kita bincang tentang bab fa'il, mestilah kita akan bincang tentang fi'il maklum. Fi'il majhul tidak dibincangkan di sini. Cuma saya datangkan di sini untuk bezakan tentang fi'il maklum dan ada lawan dia adalah fi'il majhul. Okey, boleh? Okey. Yang kedua adalah didahului. Ini penting juga, didahului. Maksudnya, okay, kita boleh buat ayat macam ni. Okey, kita boleh buat ayat macam ni. Khalaqallahu al-insana okey, kita boleh buat ayat macam ni juga. Allahu khalaqa al-insana. Okey. Khalaqa Allahu khalaqal insana. Okey, sekarang kita bincang, kalau kita bincang bab fa'il, sebab tu dia kata di sini ialah isim marfu' yang didahului oleh fi'il maklum. Okey, yang ini. Sebab Allah ini sebagai pelaku yang mana dia didahului oleh fi'il. Okey, fi'il ada dulu, barulah ada fa'il. Tapi macam di sini yang ayat yang kedua ni, Allahu khalaqal insana, Allah dah datang dahulu, kalimah isim datang dahulu. Khalaqa datang kemudian, fi'il datang kemudian. Di sini Allah ni bukan fa'il. Allah ini bukan fa'il. Allah ini dipanggil mubtada. Allah yang di atas ini, walaupun baris sama, Allahu, yang ini pun Allahu, tapi Allahu ini adalah kalimah, adalah fa'il. Sebab apa dia fa'il? Kerana sebelum dia itu ada fi'il. Allahu ni tidak boleh dikatakan sebagai fa'il. Walaupun kita katakan Allah menciptakan insan. Memang Allah menciptakan insan. Tetapi Allah di sini tidak boleh dikatakan sebagai fa'il. Kerana apa? Kerana kalimah Allah ini berada dahulu daripada khalaqa. Okay? Ada dahulu daripada perkataan khalaqa. Tetapi kalau ada khalaqa dahulu,
kemudian ada perkataan Allah, maka Allah itu sebagai fa'il. Kalau ada Allah dahulu, baru ada perbuatan, maka Allah itu dinamakan sebagai mubtada, subjek. Subjek perbincangan. Itu khalaqal insana itu menjadi khabar kepada mubtada. Tetapi kalau kita kata khalaqallahul insana, khalaqa fi'il, kita cari fa'il dia, siapa fa'il dia? Allahu. Okey. Dan khalaqa perlu kepada objek. Penciptaan menciptakan perlu kepada objek. Apa objek dia? Al-insana. Okey, al-insana sebagai maf'ulun bih. Itu tentang penjelasan nombor 21. Kita nanti kita akan sambung untuk penjelasan yang berikut. Jadi Ustaz, bertanya Ustaz. ya boleh. Macam khalaqallahu, Ya. khalaqa tu dah ada dia fi'il, ada fa'il dalam khalaqa Wah. Okey, okey Yang itu dua kali dah Allah pun fa'il juga. okey dia macam ni. Kalau fa'il tu dinyatakan secara jelas macam khalaqallahu, jadi dia tidak ada dhamir dalam khalaqa. Dia tidak ada dhamir dalam khalaqa apabila dijelaskan tentang fa'il dia. Oh. Ya, khalaqallahu. Jadi khalaqa ni fi'il semata-mata fi'il, dia tidak ada dhamir di dalam dia, yang selepas dia itu Allah dia sebagai fa'il. Itu, Jadi kalau kita sebut Allah barulah ada domain dalam khalaqa. Begitu tapi kalau kita dahulukan Allah, macam ayat yang kedua ni, Allahu khalaqal insana, Allah adalah telah menciptakan. Okey, khalaqa ni fi'il madhi. Okey, mana fa'il dia? Fa'il dia tak ada pun. Insan bukan fa'il, insan maf'ulun bih. Maka di sini ada dhamir huwa. Dia ada dhamir huwa merujuk kepada Allah. Oh, yang kedua dia ya. Okey. Yang kedua kena ada. Sebab tidak dinyatakan siapa melakukan perbuatan khalaqa ayat yang kedua. Okay, jadi ayat jumlah ini menjadi khabar kepada Allah. Oh ya, pasal khalaqa dah di fi'il madhi kan. Ya. Ya. Okey. Faham tak faham? Okey, baik. Nanti kita akan Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sampai di sini saja, kita pun dah lebih sedikit masa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita bincang berkenaan dengan ayat yang agak sukar sikit nanti untuk kita bincang pada hari ini. Tapi alhamdulillah tuan-tuan hadir, sama-sama kita bermuzakarah. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap, dan kita kembali sedia dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.